أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada kali ini masih lagi sebagai rakaman sempena PKP ni. Semoga walaupun ditemukan dari keadaan rakaman bukan secara live di surau, tapi moga-moga ilmu ini masih lagi dapat sampai, dan komitmen kita sebagai orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menganjurkan belajar ilmu, Allah masih lagi kekalkan pada hati kita. Hinggalah nanti satu hari nanti pastinya Allah akan memanggil kita pulang. Dan moga-moga walaupun kita berada dalam sesi PKP ini, kewajipan-kewajipan kita, taat-taat kita yang mesti kita lakukan, termasuklah pada menuntut ilmu, kita tidak tinggalkan. Kita tidak tinggalkan dan kita terus buat. Okey, pada siri kuliah surah An-Nur Banda Puteri ni, saya baca kitab Ayyuhal Walad dan kita dah sampai pada muka surat 50. Kalau ada kitab boleh rujuk pada muka surat 50. Faedahnya ketujuh. Daripada 8 faedah yang dinyatakan dalam nasihat yang ke-15. Ini yang kita tahu bagaimana Hatim Al-Asam ditanya oleh gurunya yang bernama Syakik Al-Bakhi dalam kitab ni. Dia kata, engkau dah belajar denganku selama 30 tahun. Apa faedah yang kau dapat? Maka dia telah menyatakan 8 faedah. Dan kita dah baca 6 faedah daripada 8 tu. Dan pada kali ini kita nak baca faedah yang ke-7. Mari kita tengok sama-sama dalam kitab. Faedah yang ke-7, muka surat 50. Sesungguhnya, macam mana kita biasa cakap lah. Sesungguhnya maknanya betul. Ini betul-betul dia nak beritahu. Macam orang bersumpah, sungguh. Sesungguhnya dia kata, Hatim Al-Asam kata dengan guru dia, sungguh, betul. Aku bukan melihat main-main, aku melihat sungguh-sungguh. Apa yang aku lihat? Dia kata, sesungguhnya aku melihat setiap orang dilihat. Macam mana kita kata, dan nasihat-nasihat yang lain juga. Nasihat 1 sampai 8, dia akan mulakan dengan perkataan, sesungguhnya aku melihat. Apa yang kita nak cakap dan apa yang kita selalu cakap, mereka ini mempunyai hati yang hidup untuk belajar daripada alam sekeliling. Melihat keadaan masyarakat, mereka mengambil pelajaran. Tu yang dulu orang tua-tua kita kata, yang baik jadi tauladan, yang buruk jadi sempadan. Simple je, cukup mudah perkataan tu, tapi dia membawa arti dan makna yang besar. Maknanya, tengok orang buat jahat, jangan ikut. Tengok orang buat baik, jadi tauladan. Cuba nak contohi. Cemburu, mereka boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Begitulah. Jadi, hati yang hidup ni sentiasa melihat keliling, bukan saja lihat dengan mata, tetapi melihat dengan panca indera yang ke-6. Apa dia? Itulah dikatakan mata hati. Itu perlu memiliki mata hati yang hidup. Kalau mata hati mati, dia lihat apa pun dia tak rasa apa-apa, dia lihat apa pun dia tak belajar apa-apa, dia lihat apa pun dia tak mengambil iktibar apa yang dia lihat. Kenapa? Dia lihat dengan mata jasad. Dengan mata lahir dia lihat. Tapi orang yang melihat sesuatu itu dengan mata hati, maka Allah Ta'ala akan beri dia pelajaran. Allah Ta'ala akan beri dia pengalaman. Allah Ta'ala akan beri dia sesuatu yang boleh dipelajari. Dengan tujuan apa? Dia melihat dan dia boleh baiki diri dia. Dia melihat dan dia boleh mengambil iktibar yang baik.
apa dilihat, setiap orang, kata hampir setiap orang ni, dia tengok, pada zaman mereka ni hidup sekitar 200 hijrah. 200 hijrah. Mereka hampir jugalah dengan Nabi 200 hijrah. Kita ni dah 1400. Betapa jauhnya kita dengan Rasulullah. Lagilah teruk keadaan sekarang. Lagilah teruk. Makin akhir zaman makin teruk. Makin akhir zaman makin teruk. Makin akhir zaman makin teruk. Zaman dia pun dia dah tengok dah. Orang bersungguh-sungguh dan berusaha. Usaha sungguh-sungguh macam mana? Sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga. Tenaga ni dihabiskan untuk ni je. Untuk apa? Mencari makan. Dia sungguh-sungguh ni, usaha ni, habis tenaga dia sampai dia keletihan untuk buat perkara lain. Semata-mata kerana apa? Mencari makan. Saya akan teringat kata-kata daripada Buya Hamka, ulama yang terkenal di Indonesia. Yang dipanggil dengan nama Buya Hamka. Orang-orang Nusantara ni kenal lah ulama ni. Dia pernah kata apa? Kalau kau bertanya kepada monyet di pagi hari yang keluar daripada dahan-dahannya, dan kau bertanya kepada dia, wahai monyet, ke mana kau? Monyet itu akan menjawab, aku mau cari makan. Dan kalau kau bertanya pada babi yang keluar daripada sarang-sarangnya di pagi-pagi hari, dan kalau babi itu boleh menjawab, engkau bertanyalah pada dia, wahai babi, ke mana engkau? Babi itu akan menjawab, aku hendak cari makan. Dia kata begitulah manusia. Kalau keluarnya pagi-pagi hari, hanyalah berniat semata-mata mencari makan, samalah dia seperti monyet dan babi. Dengar benda tu macam kasar. Tapi benda tu dah disebut dulu oleh ulama. Dia melihat bagaimana manusia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Sepenuh tenaga. Orang kata all out. Ada yang buat 2 kerja, ada yang buat 3 kerja. Semata-mata untuk mencari makan dan mencari sumber kehidupan. Cari makan dan cari sumber kehidupan. Cari rezeki. Sungguh-sungguh betul cari rezeki. Sanggup berletih, sanggup berapa pada cari rezeki. Dan yang menyedihkan, ulama' dia kata, terkadang ia terpaksa mengambil benda yang syubhat dan yang haram. Kadang-kadang dia langgar lah. Benda syubhat ni yang tak pasti halal haram pun dia langgar. Benda haram pun dia langgar. Kenapa? Memang dia tumpuan dia pada tu. Hingga dia tidak dapat menilai mana yang halal, mana yang haram. Dia tak peduli. Ni zaman dulu ni, zaman 200-300 hijrah. Zaman hidupnya Syekh Baqi Al-Bakri. Zaman hidupnya Imam Hatim Al-Assam. Mereka dah nampak manusia dah mula macam ni. Dah ramai macam ni. Ini kan pula zaman kita. Na'udzubillah. Memang kita nampak ramai sangat. Kadang-kadang kita pun termasuk. Sungguh-sungguh berusaha sepenuh tenaga, cari makan dan sumber kehidupan. Hingga tak peduli. Dan dia halalkan benda ni dengan kata terpaksa ambil lah. Dia kata orang lain buat, kita buat lah kata. Dia gunakan, dia memfatwakan pada menghalalkan perbuatan itu. Seperti yang kita nampak lah, yang jelas sekarang cerita macam-macam ni, rasuah semua ni. Benda yang tak pasti halal haram pun sapu juga. Kenapa? Kesungguhan itu terlihat pada mencari makan. Kesungguhan itu terlihat pada mencari makan. Tapi tidak ada kesungguhan dalam benda-benda yang melibatkan amalan. Belajar tak sungguh-sungguh. Untuk ilmu tak sungguh-sungguh. Dekat masjid antara maghrib dan isyak pun sandar-sandar je dengar. Kitab pun tak ada. Catik jauh sekali. Datang pun lewat.
Kelas mula 7.45 lepas maghrib. Datangnya 8 lebih. Itu pun kadang datang berbual-bual. Tak nampak kesungguhan. Tak nampak. Tak ada beri sepenuh tenaga. Tak ada. Tak ada berusaha. Tak ada. Kitab pun tak ada. Kita pun harap masjid surau sponsor. Kalau masjid surau tak beli, memang tak ada kitab. Kerana bagi kitab pun tak nak. Surau bagi kitab tak nak. Bagi kitab pun tak buka. Dia tak atas riba. Itu tanda apa tu? Tak ada sungguh-sungguh. Tapi dari segi bekerja, cari rezeki, wah sungguh-sungguh. Betul dia kata. Betul dia kata gitu, memang betul. Kita pun melihat. Kadang kita pun terlibat. Dan apa dia kata lagi? Orang itu, ia terpaksa menjual harga diri dan air mukanya. Ada satu cerita kan. Saya malu dengar cerita ni sebenarnya. Cerita ni daripada non-Muslim. Dia kata ada orang ni, dia ambil projek dengan satu orang lah. Bukan satu orang, dengan satu jabatan. Dia kata ada pegawai dia memang kuat minta duit dengan dia. Hingga satu hari, jumpa kat kedai makan, dia marah sangat dengan orang ni minta duit. Tapi kalau tak bagi, dia kata nanti dia buat macam-macam lah. Dia tak luruskan ni, tak luruskan ni. Saya dengar cerita ni memang sangat malu lah. Dia ambil duit tu, dia kata taruh dalam kotak rokok. Lepas tu letak atas meja. Lepas tu kotak rokok tu jatuh. Lepas tu orang yang minta duit dengan dia, rasuah dengan dia ni, tunduk dah ambil. Dan hati dia kata, orang ni hina ni. Bila tunduk tu nampak macam anjing. Tu anjing. Anjing kan tunduk gitu ambil makanan kan. Allah, saya dengar. Hinanya. Sampai dia kata, you terupa anjing. Dia cakap dengan orang tu. Dan orang ni boleh senyum Itu bukan jual air muka tau. Itu dah tak ada air muka. Betul Tergadai maruah diri. Tergadai maruah diri. Kenapa? Dijual dengan harga yang sangat murah. Dijual dengan harga yang sangat murah. Memang orang tak respect lah kalau begitu. Memang orang tak ada hormat langsung. Kenapa? Dia punya intention pada kehidupan ni, dia punya matlamat pada kehidupan ni, dia punya plan pada kehidupan ni, bisnes dia yang utama pada kehidupan ni, bukanlah mencari akhirat, tetapi mengumpul dunia, hingga tak peduli, ditumpukan sepenuh tenaga, sepenuh fikiran, sepenuh masa dia, untuk apa? Untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Sampai satu peringkat, terpaksa ambilnya syubhat. Yang benda yang tak pasti, halal ke haram ke ambil je. Ni yang guru-guru kata membujur lalu melintang sapu. Ini perkataan ni. Dia tak peduli. Dan dia tak peduli. Dia ambil benda yang haram. Ini maknanya orang ini kalau dalam kitab dia sebut sebagai pemburu dunia. Dalam kitab sebut orang yang buru dunia ni, maka Allah Ta'ala akan seksa dia dengan 6 siksaan. Dia akan diseksa dengan 6 siksaan. Apa siksaan ni? Dalam kitab kata apa? Barang siapa yang memburu kesenangan dunia. Dia kata gitu lah. Kalau dapat catat lagi bagus ni. Barang siapa yang memburu kesenangan dunia. Dan lebih memilihnya daripada akhirat. Bukan kata tak payah kerja. Pergilah kerja. Tapi jangan lebihkan benda tu. Masa kita lebih dengan benda tu. Tenaga kita lebih pada benda tu. Dan lebih memilihnya daripada akhirat. Maka Hasan Al-Basri kata, Allah akan hukum dia dengan 6 jenis hukuman. Saya dah cakap ni dulu lah. Tapi saya rasa mesti nak ulang lagi. Kenapa nak ulang? Supaya hati kita ni diberitahu. Jangan jadi macam ni. Dan kebanyakan orang jadi macam ni sekarang. Jangan jadi macam ni. Allah akan seksa dia dengan 6 jenis hukuman. 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat. Ini Imam Hasan Al-Basri kata. Seorang ulama besar di zaman Sayyidina Ali. Dia akan diseksa dengan 6 hukuman.
Tiga ketika dia berada di atas dunia. Dan tiga lagi apabila dia memasuki alam akhirat. Apa atas dunia? Dia akan dirasakan angan-angan yang tidak berkesudahan. Angan-angan yang tidak berkesudahan. Dia asyik berangan ni pasal dunia ni. Nak buat ni, nak buat ni, nak dapat ni, nak dapat tu, nak begini, nak begitu. Dan angan-angan ni tak sudah. Dah dapat ni, nak ni pula. Benda tak sudah. Benda macam seolah-olah tiada ujung. Tiada, dia tak boleh kata diri stop lah. Aku tumpu pada akhirat lah. Dunia pun dah cukup lah ni, apa lagi nak. Tak ada. Perkataan tu dah tak ada pada diri dia. Perkataan tu tak ada dalam akal dia. Perkataan tu dah tak ada dalam kamus hidup dia. Apa dia? Lagi. Cari lagi. Apa dia? Cari lagi. Apa dia? Angan-angan lagi. Apa dia? Rancang lagi. Allah datangkan dia rasa dia. Allah datangkan rasa tu pada hati dia. Kenapa? Dia dipanggil sebagai pemburu dunia. Macam orang memburu lah. Macam binatang-binatang yang memburu lah. Lepas buru, dia buru lagi. Ah. Nombor dua, apa sesaan yang Allah beri pada hati dia di atas dunia. Sifat rakus yang menguasai diri dia dan tidak pernah puas. Maknanya apa? Tamak. Dia rasa macam tak cukup eh. Dah ada 1 juta, nak 2 juta, dah 2 juta, nak 3 juta. Allah beri rasa tu. Rasa hebatnya tidak puas ni dahsyat. Tapi orang kata banyaknya duit ni makan pun tak habis, apa nak makan ni. Dia kata gitu. Even kalau 2-3 keturunan dia tinggalkan pun orang keturunan ni mewah lagi. Tapi dia tak rasa gitu. Kita nampak macam tu. Yang paling takut kita nampak sebagai kita tak dapat. Kalau kita dapat mungkin kita lebih teruk dulu dia. Na'udzubillah. Kita boleh cakap. Kita belum dapat. Biasa kita dengar orang macam tu. Moga Allah lindung kita lah. Moga Allah lindung kita. Supaya tidak jadi pemburu dunia tetapi menjadi pemburu akhirat. Kau jadi pemburu dunia memang tak sudah. Tamaknya tak sudah. Angan-angannya berpanjangan. Dicabut nombor 3. Dicabut darinya nikmat beribadah. Sebab tu kau semayang nak cepat je kadang. Nak cepat je. Tasbih pada rukuk, pada sujud. Dia kata sunat baca 3 kali. Dia baca sekali dah lah. Dia kata. Tak baca pun tak apa kan. Sunat dia kata. Dia pandai pula tu. Dia 3 hukum. Dia belajar sunat supaya dia dapat mengelak untuk baca. Orang belajar sunat supaya kita niat supaya dapat buat. Sunat ni dia punya kesimpulan. Buat berpahala. Tinggal tak apa. Kesimpulan dia elok buat. Jangan salah kesimpulan. Simpul ni benda ni simpul dalam hati. Jangan kata buat pahala, tak buat tak apa. Tak buat tak berdosa. Dia ambil kesimpulan apa? Tak buat tak apa. Itu yang dia tak buat tu. Lepas tu jangan simpul benda salah nanti. Jangan simpul benda salah nanti. Apa seksanya nombor 3? Allah cabut dalam hati dia nikmat beribadah. Baca Quran tak ada rasa nikmat. Semayang banyak tak ada rasa nikmat. Semayang pun baca Yasin pun rasa menderita. Lamanya nak habis. Baca-baca tengok belakang. Bila nak sampai? Baca-baca tengok belakang. Bila nak sampai? Tak ada nikmat. Tak seronok. Allah tak rasa dengan seronok dalam hati dia. Dia tak sedar. Kenapa? Allah tengah seksa dia atas muka bumi. Seksa apa? Allah tak boleh hantar tsunami. Allah Ta'ala tak boleh hantar ribut. Allah Ta'ala tak hantar perniagaan dia bankrupt. Perniagaan dia rosak. Kalau dia bertani dia rosak. Kalau dia bisnes dia rosak. Kalau dia main saham dia jatuh. Allah tak hantar gitu. Allah hantar apa? Allah hantar seksa dalam hati. Apa? Rasa ibadah yang seronok ni, dia cabut. Mula dulu seronok pergi masjid. Sekarang ni rasa pergi masjid macam beban. Macam berat. Kenapa? Tak ada nikmat. Macam orang makan lah tak ada nikmat. Rasa tak sedap. Memang tak selera makan. Tak seronok. Kadang-kadang datang marah pula. Kadang. Begitulah juga dengan taat. Bila Allah cabut nikmat, cukuplah bala yang sangat besar yang melanda hati manusia. Tak payah kata tsunami. Ini lagi dahsyat. Bila dicabutnya, Allah tanggalkan. Kalau Allah tanggal, tak siapa boleh cantum. Tak siapa boleh cantum. Apa ni? Tanggal apa? Nikmat. Allah tanggal apa? Nikmat pada beribadat. Ditanggalkan rasa nikmat pada ibadat.
Sebab tu mesti rasa hati-hati lah. Mesti hati-hati. Jangan sampai benda ni terjadi pada kita. Dan dia kata diberi di ketiga hukuman ditimpakan pada hari kiamat kelak. Nanti pada hari kiamat nanti ada lagi hukuman lain. Apa yang Allah nak beri, na'udzubillah. Apa dia? Ketakutan yang luar biasa pada hari kiamat. Dia rasa takut sangat di padang mahsyar. Orang lain takut, tapi dia sangat takut. Ketakutan dia luar biasa. Kenapa? Di dunia, dia dilabel, dia dipanggil sebagai pemburu dunia. Dia dipanggil sebagai pemburu dunia. Sebab tu hati-hatilah. Hati-hati. Ulama' ni pewaris Nabi. Kata-kata dia kita kena ambil sebagai nasihat buat diri. Ulama' ni pewaris Nabi. Kata-kata dia kita ambil, kita dengar dan kita perhati. Ulama' ni pewaris Nabi. Kata-kata dia kita ambil dan kita perhatikan. Tengok apa makna dia dan apa kebaikan yang pastinya kata-kata dia adalah kebaikan. Kenapa? Dia waris Satul Anbiya. Apa sesaan yang kedua pada hari kiamat ni? Dia mempunyai perhitungan amal yang sangat berat. Dikira satu-satu. Kalau duit dia satu sen mana dia dapat? Ni banyak ni dapat mana, dapat mana? Belanja dekat apa, perlu tak perlu belanja, kenapa buat macam ni, kenapa membazir. Dia cerita satu. Aisyah pernah tanya dengan Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan amal yang, hisap amal yang berat. Rasulullah kata, bila manusia itu mula ditanya, dari mana kau dapat, ke mana kau bawa pergi benda ni. Bila dia mula tanya, itu nama dia punya hisap yang berat. Mungkin makan masa bertahun-tahun. Dicek segala amal dia. Siapa yang kena ni? Na'udzubillah. Siapa yang kena? Orang yang dikatakan memilih dunia lebih daripada memilih akhirat. Itu yang halal dihisap. Yang haram diazab. Lepas tu Sayyidina Ali kata, aku benci dengan dunia ni. Aku tak suka dengan dunia ni. Halal dia dihisap. Haramnya diazab. Betul? Halal pun tak tentu lagi tak kena azab. Dihisap pula. Dah dapat benda halal, belanja ke mana? Membazir dah kena dosa pula. Dah kena azab pula. Satu hal lagi. Ya Allah, lindungilah kami. Lindungilah kami. Kau lah sebaik-baik pelindung. Okey, nombor 3. Dia akan merasai penyesalan yang sangat panjang. Dia menyesal. Tapi sesal dia panjang betul. Sangat panjang. Penyesalan dia sangat panjang. Jadi nak kena hati-hati lah. Janganlah memilih dunia ni. Janganlah berusaha sepenuh tenaga untuk dunia ni. Untuk cari makan, sumber kehidupan. Sampai satu peringkat terambil yang benda tak tahu halal ke haram. Itu nama syubhat. Nak kata halal tak halal, nak kata haram tak haram. Itu nama syubhat. Dan dia belasah juga sekali, dia ambil juga sekali tanpa rasa apa-apa, benda yang haram. Zaman 200 Hijrah, Imam Hatim Asam dah nampak. Dia kata, setiap orang sungguh-sungguh. Dia nampak. Zaman sekarang, Allah, tak cakap lah. Kadang-kadang kita yang cakap pun terlibat. Kita yang melihat pun tak sedar kita terlibat. Paling takut kita lagi teruk daripada apa yang kita lihat. Jual harga diri. Jual harga diri. Jual air muka. Orang tengok tak hormat langsung. Orang hina kat luar lagi. Orang cerita nama dia macam-macam. Orang cerita nama dia macam. Kalau dia ni jaga projek, kontraktor bercakap sama sendiri. Oh, ni orang you jaga-jaga lah. Ini memang, dia macam-macam. Dia beri gelar-gelar yang sangat menyedihkan, sangat menakutkan. Orang panggil dia Mr. Kautim. Allah. Dan kau cakap Mr. Kautim, orang terkenal. Dia ni. Kenapa? Ni. Ni saya cakap ni lah. Dah ada lah. Dah ada jadi ni. Lalu, aku memikirkan, bila dia dah tengok, bila dia dah belajar,
bila dia dah lihat, dan dia ambillah benda yang dia lihat, benda dia tengok, dihidupkan hati dia untuk ambil pengajaran, dan dia lihat benda ni elok tak elok nak buat. Dia ambil ilmu yang dia dapat daripada guru dia yang belajar selama 30 tahun, dan dia menyimpulkan, aku memikirkan firman Allah. Itu dia kata lihat dan fikir. Lihat yang fikir ini adalah lihat daripada panca indera keenam, iaitu mata hati. Kalau lihat dengan mata zahir, belum tentu dia dapat fikir. Tapi kalau lihat dengan mata hati, dia akan bawa pada hati untuk merasa, dan hati akan hantar maklumat pada akal untuk fikir. Apa dia? Daripada ilmu yang ada, yang dimasukkan pada akal sebagai input, dia akan menghasilkan satu benda, dia katakan kesimpulan. Aku memikirkan firman Allah yang berbunyi, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Surah Hud ayat 6. Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini. Tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini, kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah kata, apa saja yang melata atas muka bumi ini. Binatang kecil hidup dalam batu, binatang hidup dalam pasir, binatang hidup dalam laut. Apa saja yang melata ni termasuklah manusia, apa saja. Tak kira. Selagi dia makhluk Allah, dan memang semua pun adalah makhluk Allah. Tak ada kecuali. Maka rezekinya Allah Ta'ala jamin. Manusia jamin tak boleh confirm. Tapi Allah jamin memang confirm. Kalau Allah yang jamin memang confirm. Maka dia dah baca ayat Quran ni, dia dah tengok makna ni, dia dah fikir. Bila fikir, barulah dia buat kesimpulan. Sebab tu kena melihat, berfikir dan belajar. Dari situ kita ambil kesimpulan. Mestilah kesimpulan natijah tu daripada hasil ilmu yang kita ada, mestilah daripada hasil pengamatan kita yang berpandukan kepada syarak. Kalau kita amati suatu benda tidak berpandu pada syarak, memanglah tak ada apa-apa kebaikan yang lebih menakutkan. Dia lagi memandu kita untuk menjurus kepada mencari dunia yang tidak ada hentinya. Jaga-jagalah watak dunia ni yang kita tahu, yang Imam Ghazali kata dalam kitab dia, ulama-ulama kata, ketahuilah engkau bahawa dunia ini menipu. Dalam Quran kata, mata benda yang menipu daya. Dunia ini menipu. Apa tipu? Tipu kita. Dia letakkan angan-angan yang panjang, dirasakan yang kita ni lama lagi hidup, dirasakan kita nak pada ni. Dia jadikan kita ni manusia tamak tiada kesudahan. Dia tipu kita. Dia lihatkan bagaimana kaca-kaca itu berkelip-kelip bagai permata. Dia nampakkan glamour ini membahagiakan. Akhirnya kita dah nampak sendiri bagaimana orang-orang barat yang glamour, akhirnya mereka ada yang mati sebab alkohol, ada yang mati sebab arak, ada yang mati sebab dadah, ada yang mati bunuh diri pun ramai. Kenapa? Rupanya glamour ni, terkenal sangat ni, rupanya tidak membahagiakan. Dikejar oleh orang nak ambil gambarnya, kata paparazzi. Akhirnya mereka rasa tak selesa. Keluar rumah terpaksa pakai topi, pakai cimati hitam, tutup muka. Kenapa? Terganggu. Rupanya glamour ni tak membahagiakan. Itu nama apa? Itu nama dunia menipu. Itu nama dunia menipu. Banyak kita lihat di barat-barat bagaimana orang-orang kaya pun tak bahagia. Berapa kali yang roboh dalam perkahwinan tak bahagia. Rumah besar-besar pun tak bahagia. Kerana bahagia itu bukan letak di situ. Bahagia itu di hati. Tapi mereka tidak faham. Akhirnya mereka sendiri mengakui dan mereka sendiri dapati apa? Bukan kaya ini bahagia. Bukan harta ini bahagia. Maka aku pun mengetahui. Setelah dilihat bagaimana orang sungguh-sungguh cari makan, ketumbuh kehidupan. Setelah dilihat sampai mereka sampai peringkat ambil syubhat, ambil haram. Setelah dia melihat terpaksa jual harga diri, jual air muka, dia fikir firman Allah dan tidak ada daripada suatu yang melata atas muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ard illa, kecuali alallahi rizquha. Rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala.
Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku tangan Allah. Dia yakin. Dia pegang sungguh-sungguh Al-Quran ni. Rezeki dia adalah di tangan Allah. Maksudnya di bawah kekuasaan Allah. Ha, tak perlu bimbang sangat pasal rezeki lah. Usaha, pergilah kerja, pergilah cari. Bagaimana ulama'-ulama' sebut dalam kitab-kitab mereka. Allah sediakan rezeki untuk burung. Tapi burung mesti keluar dari sarang dia untuk mencari. Allah sediakan rezeki untuk burung. Maka aku pun mengetahui bahawasanya sesungguhnya benarlah. Itu maksud bahawasanya ni. Bahawasanya sesungguhnya sama lah maksud dia. Rezekiku di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Dan bukan saja bawah kuasa Allah dan telah dijamin oleh Allah. Allah dah jamin. Ah, Allah dah jamin. Lalu daripada hasil pemikiran tu, hasil mafhumnya faham dia daripada ayat Quran tu, dan hasil daripada dia melihat orang yang sibuk-sibuk sangat sampai mengambil rezeki, sampai jual air muka, sampai hilang harga diri, sampai ambil benda syubhat, sampai terlingkup sebab tak ambil benda haram. Dia kata, lalu aku hanya sibukkan diri aku mengerjakan ibadah kepada Allah. Aku hanya sibukkan diriku mengerjakan ibadat kepada Allah. Dia sibukkan diri dia hanya mengerjakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia dah baca ayat Quran tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dia dah baca dah. Dia dah baca benda tu. Dia dah yakin. Dia dah yakin. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada dia. Maknanya tak ada harap pada makhluk. Hati dia hanya berharap pada Allah. Hatinya hanya bergantung pada Allah. Inilah dikatakan hati orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang muqarrabin. Inilah dikatakan hati-hati orang soleh. Ini dikatakan hati-hati orang soleh. Pada dia Allah lah segala-galanya. Dan bila dia melihat apa saja rezeki yang datang, dia nampak Allah. Dia tak nampak rezeki. Dia nampak. Dia makan nasi lemak pagi tadi, dia nampak. Allah yang aturkan rezeki dia. Allah yang aturkan beras ini tumbuh. Allah yang aturkan cili ini tumbuh hidup dan menjadi sambal dia makan. Sampai peringkat tu, hati dia tak pernah lekang daripada Allah. Hati dia tidak pernah lupa pada Allah. Dia hidup dia bersama dengan Allah. Hati dia tak pernah lupa dengan Allah. Ni nama orang-orang soleh. Jadi benda ni moga-moga kita tak putus asa untuk berlatih. Tiru hidup orang soleh dan tidak berputus asa untuk berlatih. Apa? Latihlah watak-watak orang soleh. Bagaimana mereka membuat amal. Orang soleh, amal dia amal soleh. Orang soleh, makan dia cara makan orang soleh. Orang soleh, syukur dia syukur orang soleh. Jadi kita bila nak jadi orang soleh, baca kisah-kisah mereka, baca watak-watak mereka, tiru watak-watak mereka kerana mereka telah mengikut hukum syarak yang mereka telah pelajari dan mereka telah berjaya mengamalkannya hingga mereka dikatakan sebagai orang soleh. Malanglah tak nak tiru watak mereka. Malanglah tak nak tiru apa mereka buat. Kenapa? Mereka telah berjaya dalam kehidupan mereka di dunia melaksanakan hak-hak Allah dan mereka telah melaksanakan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan mereka dengan Allah sangat baik. Hubungan mereka sama manusia juga mantap. Dikasihi oleh umat. Dan kita tak nak tiru. Rugilah kita. Dah ada panduan, tak nak ikut. Kenal orang soleh, tak nak ikut. Tahu majlis agama, tak nak duduk. Ada kitab, tak nak rujuk. Tak nak baca. Akhirnya lalai, leka, lena. Tak belajar agama, tak belajar fardu ain. Tauhid tak belajar, fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar. Ditanya kenapa tak belajar? Digunakan alasan ni lah. Sibuk dalam mencari kehidupan. Ni bahaya. Ni tembok yang kita bina sendiri. Menyebabkan kita tak keluar daripada jahil. Terkurung dalam tembok. Tembok ni dinding dinama sibuk. Tembok ni dindingnya bernama sibuk. Siapa buat? Kita buat. Tinggi tembok ni. Kukuh tembok ni. Hingga payah kita sendiri nak rebahkan. Terpaksa panggil orang. Tembok ni orang tak rebahkan. Special tembok ni. Panggil orang. Beri kata nasihat. Panggil orang. Dengar nasihat.
Akhirnya kita sini akan apa, robohkan tembok sebok ni. Dan kita keluar daripada penjara jahil. Pergi tuntut ilmu. Cari panduan. Duduk surau masjid. Belajar pada Ain. Beli kitab, beli buku catat. Supaya ilmu lebih mantap. Niat untuk baiki diri. InsyaAllah dengan rahmat Allah, Allah tolong kita. Tak ada cara lain. Dan aku putuskan segala harapanku. Putuskan segala harapanku selain daripada nya. Maknanya aku hanya berharap pada nya. Nya tu apa? Nya tu lah Allah. Itulah faedah yang ketujuh yang Imam Hatim Al-Asam sebut depan guru dia, antara 8 faedah. Bulan depan nanti kita baca faedah yang terakhir, faedah yang ke-8. Sepatutnya kita yang duduk majlis agama, kita yang rajin dengar kuliah-kuliah di video-video, tak kira lah mana-mana lah, YouTube ke mana ke. Kita yang rajin pergi surau masjid, patutnya kita dapat 88 faedah yang sama. Walaupun kita belajar tak selama 30 tahun macam Imam Hatim Al-Asam. Walaupun kita belajar tak selama 30 tahun macam dia. Tapi sekurang-kurangnya kebanyakan faedah ni kita dapat tengok, kita dapat belajar, kita dapat rasa, kita dapat amalkan dan kita dapat fikirkan dengan cara kaedah yang terbaik. Ini mereka-mereka yang dibantu oleh Allah. Kerana keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu. Saya dah tengok lah pengalaman saya, kadang-kadang kita tengok anak-anak murid yang mula-mula datang ni agak susah nak berubah, tetapi pada kesungguhan dia menuntut ilmu ni, kita nampak dia boleh berubah. Ada yang datang masuk kelas dulu, dia kata dengan saya dulu dia alif batal, tak kenal. Tapi dia sungguh-sungguh belajar dengan makcik dia, akhirnya dia boleh baca Quran. Dah tempoh 5-6 tahun. Itu belajar pun tak hari-hari. Bila dia nak Rasulullah sebut manjadda wajadda. Orang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Orang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Jadi antara kunci untuk berubah ni, perlu ada kesungguhan. Bukan sambil lewa, bukan main-main. Dan rebahkanlah nafsu kita dengan istiqamah. Rebahkanlah kemalasan kita dengan istiqamah. Okey, moga-moga Allah beri kita faham dan beri kita kekuatan untuk amal. Dan kita dapat buat suatu kebaikan ini berterusan. InsyaAllah, jumpa lagi nanti untuk jemaah Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Jumpa lagi bulan depan. Tak tahulah sama ada jumpa online macam ni ke, atau rakaman macam ni ke, atau jumpa nanti di surau. Untuk kita baca faedah yang ke-8, kita habiskan nasihat yang ke-15 dan kita teruskan perjalanan kitab ini sampai ke nasihat yang ke-25 dalam kitab Ayat Ramadan. Sekian, pastinya banyak kekurangan penyampaian daripada saya. Ampun maaf. Wabillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.